Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Story kali ni kita akan throwback jauh ke belakang sikit. Nina nak cerita tentang seorang pembunuh bersiri yang terkenal dengan misteri dan menakutkan. Dia telah membunuh seramai 23 orang perempuan, seorang lelaki, tapi ada yang kata tu cuma anggaran je. Sebenarnya dia bunuh lebih daripada tu. Mangsa-mangsa yang dia bunuh tadi ni, dia akan sumbat ke dalam tun drum, dan dalam tun drum tu dia akan isi bahan kimia supaya jasad-jasad mangsa dia ni tak mereput. Bila orang tanya pasal tun drum dia, ini tun drum apa kan? Buat apa banyak-banyak dekat rumah kau? Dia akan jawab tun drum tu diisi dengan petrol. Jadi petrol nanti ni dia akan guna kalau ada perang. So macam dia buat persediaan lah. Nina tak nak spoil banyak-banyak info ni dekat intro. So kalau korang nak tahu macam mana full story dia, korang kena tengok video Nina sampai habis lah, okay? And so without wasting any time, let's get started. Bela Kiss dilahirkan pada tahun 1877 di Hungary. Masa tu dia tinggal dekat sebuah bandar yang dikenali sebagai Sinkota. Pada awalnya dia dikenali sebagai seorang lelaki yang pandai, baik, sopan dan bekerja sebagai seorang tukang timah. Jadi dia ni boleh dikatakan agak kaya juga sebab dia ni ada bisnes timah yang berjaya. Dia juga dianggap sebagai idola dalam masyarakat dan ramai yang suka dengan dia. Sebabnya dia ni memang tak kedekut, pemurah dan dia selalu buat pesta ataupun makan malam yang mewah dekat rumah dia. So tak pelik lah kenapa ramai yang suka dan selesa berkawan dengan dia. Di sebalik perbuatan dia yang baik dan disukai ramai, sebenarnya Kiss ni adalah seorang yang suka dengan astronologi dan juga ilmu gaib. Sampailah pada tahun 1912, Kiss ni pun telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Mary. Mary ni pula muda 15 tahun daripada dia, tapi diorang tak kisah sebab cinta tu kan buta. Tak lama kemudian selepas dia kahwin tu, dia bercinta pula dengan seorang lelaki yang merupakan seorang pelukis bernama Paul Vicari. Hujung tahun 1912 tu, tiba-tiba Paul Vicari dengan isteri dia ni dikatakan telah menghilang secara misteri. Jadi orang-orang yang kenal Mary dengan Paul Vicari ni pun tanyalah Kiss, ke mana diorang berdua ni pergi kan? Dan Kiss ni akan beritahu yang diorang berdua dah lari ke Amerika. So dia kata dia pun tak tahulah keadaan diorang ni macam mana. Setiap kali orang tanya pasal diorang berdua, itulah jawapan Kiss yang dia akan bagi kat diorang. Selepas isteri dia menghilang, dikatakan Kiss ni pun dah mula berubah, dia jadi lagi berahsia. Masa ni jugalah dia telah mengupah seorang pembantu rumah yang merupakan seorang perempuan bernama Jacobette. Dia juga mula ada hubungan romantis dengan perempuan dan ada kalanya dia akan bawa balik perempuan-perempuan ni ke rumah dia. So Jacobette ni memang dah kenal lah perangai Kiss ni macam mana. Boleh dikatakan Kiss ni adalah kaki perempuan. Biasanya perempuan-perempuan yang Kiss bawa balik ni, Jacobette ni macam tak berapa kenal sangat sebab dia baru je kenal perempuan ni siapa, tiba-tiba si Kiss ni tukar perempuan lain pula. Kiranya Jacobette ni memang takkan berkenalan diorang ni dengan lama lah sebab lepas daripada tu perempuan tu memang takkan datang ke rumah Kiss lagi. Sampailah satu masa ni orang-orang dekat bandar ni mula perasan kenapa dekat rumah si Kiss ni ada tong logam yang banyak-banyak tau. So diorang pun mula rasa suspicious lah, kenapa Kiss simpan tong drum banyak macam ni. Diorang pun buat report polis dan tak lama lepas tu polis pun datang ke rumah Kiss untuk tanya dia pasal tong drum tu. Jadi polis pun tanya dia macam ni, okey Encik Kiss, kami ni terima aduan daripada orang ramai pasal tong drum yang ada dekat rumah Encik Kiss. Jadi kami nak tahu apa sebenarnya yang ada dalam tong drum tu. Kiss pun cerita, oh tong drum ni ke, sebenarnya dalam tong drum ni saya simpan petrol. Manalah tahu nanti masa perang minyak petrol ni kena catu, jadi saya pun simpan siap-siap lah untuk saya guna nanti. Lepas polis dah dengar yang dalam tong drum tu cuma ada petrol, so kes itu habis itu. Sampailah pada Perang Dunia Pertama terjadi, Kiss ni telah dihantar ataupun ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Maksudnya dia dihantar ke medan perang sebagai askar. Jadi beberapa hari sebelum ditinggalkan rumah, semua pintu dan tingkap rumah dia ni dia palang dengan kayu. Dalam tempoh dia tinggalkan rumah tu, rumah dia ni masih dijaga oleh pembantu rumah dia tadi. Dan dalam tempoh ni juga dikatakan ada beberapa orang perempuan dekat area situ mula menghilang secara misteri. So ada satu kisah ni yang mula viral dalam kalangan diorang ni, yang mana ada seorang perempuan ni dia hampir menjadi mangsa penculikan. Dia pun ceritalah yang pada malam kejadian tu dia berjalan seorang diri pada waktu tengah malam. Dia kata masa dia tengah jalan tu, tiba-tiba dia diserang oleh raksasa yang bermata liar dan bertaring nak terkam ke arah dia, tapi dia berjaya selamatkan diri. So sampai kali ni tak tahulah apa benda raksasa yang dia maksudkan tadi. So sebelum rahsia apa yang ada dalam tong drum Kiss ni terbongkar, dikatakan Kiss ni dah pun mati selepas 6 bulan kemudian. And then orang-orang ni pun nak lupuskanlah harta dia. So masa diorang nak lupuskan harta dia ni lah, diorang buka tong drum, tapi dalam tu bukan petrol tapi ada isi yang lain. Tapi ada cerita lain pula yang kata tuan tanah ataupun kawan-kawan askar dia ni datang ke rumah Kiss and then nak ambil tong drum tu nak digunakan semasa perang, sebab kan Kiss pernah claim kata dalam tu sebenarnya petrol. So diorang pun ingat itu petrol, tapi alih-alih bukan petrol yang ada dalam tu, benda lain pula. So kiranya ada dua story lah tentang macam mana tong drum milik Kiss ni dijumpai oleh orang ramai. Jadi tak tahulah yang mana satu lagi tepat, tapi apa yang pasti isi dalam tong drum tadi tu memang sangat mengerikan. Bila diorang buka je tong drum tadi, tong drum tu bau yang agak pelik, bukan bau petrol. Dalam salah satu tong drum yang diorang buka tu ada jasad wanita yang
yang tak mereput, and then dia mati sebab kena cekik. Bila dah buka tong pertama ni dah jumpa jasad wanita, so polis pun bukalah tong-tong drum yang lain, dan semua tong drum yang diorang buka ni semuanya ada jasad wanita yang mati dicekik. Dalam tong drum yang diorang jumpa tu juga ada jasad Mary dan juga Paul Vicari, dan diorang berdua ni bukanlah mangsa terawal kes. Maksudnya apa? Sebelum dia bunuh diorang berdua ni, ada lagi mangsa-mangsa yang dah jadi mangsa kes sebelum Paul dengan Mary. Selepas polis periksa semua tong drum ni, ada seramai 24 jasad yang polis jumpa, 23 orang perempuan dan seorang lelaki iaitu Paul Vicari. Berita pasal penemuan ni mula viral dekat area situ, dan ada beberapa orang perempuan yang telah muncul dan buat cerita, katanya diorang juga pernah menjadi mangsa serangan kes. Tapi pada masa ni, kes dah hilang tak tahu ke mana, polis cari tak jumpa. Bila kes dah tak ada, jadi pembantu dia lah yang kena tahan. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang paling dekat dengan kes. Tapi Jacob Beck ni memang tak bersalah sebab dia memang tak tahu apa-apa langsung tentang perbuatan jahat kes. Dia juga yang bawa polis ni ke sebuah bilik rahsia yang ada dekat dalam rumah kes, dan dia kata bilik rahsia ni memang kes tak pernah bagi dia masuk dalam tu. So kiranya bilik tu bilik yang terlarang. Kau boleh nak jalan mana-mana dalam rumah ni, tapi kecuali dalam bilik ni je. Jadi bila polis masuk ke dalam bilik dia ni penuh dengan rak buku, dan atas meja dia tu penuh dengan surat-surat. Surat-surat ni adalah surat cinta kes dengan perempuan-perempuan lain, dan ada juga gambar. Rupanya sebelum ni kes ada buat iklan dalam ruangan perkahwinan dekat surat khabar dengan title Duda Kesepian Mencari Wanita. So bila iklan tadi dijumpai oleh para wanita, suramalah perempuan-perempuan ni pun hantar surat, mengutus surat dekat kes. Dikatakan kes ni telah terima sebanyak 175 pucuk surat daripada pelbagai wanita. Laku keras juga dia ni, tapi pada masa tu orang perempuan ni nampak kes ni adalah seorang lelaki yang handsome tau. Walaupun pada zaman sekarang ni kita nampak gambar dia ni macam sarja misal. Kalau korang nak tahu, kes ni hanya memilih perempuan yang tertentu saja, dia tak kaut semua. Dia akan pilih perempuan yang sebatang kara, tak ada family ataupun yang tak ada saudara mara dekat. Sebabnya bila diorang ni dihilangkan, tak akan ada family yang mencari diorang ni dalam masa terdekat. Kiranya kehilangan diorang ni tak akan disedari, dan kalau orang mula nak cari mangsa ni pun diorang akan ambil masa sikit lah sebab dah macam baru sedar kan. So ini memang modus operandi kes untuk mendapatkan mangsa-mangsa dia. Kes juga dikatakan akan memanipulasikan mangsa-mangsa dia dengan duit. So dia akan bagi duit dekat perempuan ni untuk ikut dia. Jadi ada seorang balu ni yang bernama Catherine, dan dia ni tinggal dekat Budapest. Catherine ni dia sanggup jual bisnes membuat pakaian dia semata-mata nak pindah ke Singkota untuk tinggal bersama-sama dengan Keith. Dikatakan perbuatan jenayah Keith ni bermula lagi awal daripada tahun yang dia kahwin, iaitu pada tahun 1903. Polis juga telah terjumpa rekod mahkamah yang menunjukkan dua mangsa dia ni nak tuntut duit diorang balik daripada Keith. Tapi sayangnya kes ni tak sempat settle sebab dua mangsa dia tadi ni dah pun mati, dan jasad diorang ni ada dalam tong drum milik Keith. Semua mangsa dia ni mati kena cekik, dan lepas tu jasad diorang ni disumbat ke dalam tong dan dijerukkan dengan alkohol. Motif kenapa dijerukkan diorang ni memang tak tahu tau, sebab yalah dia pun tak ditangkap kan. Bukan tu je, ada benda yang pelik dekat jasad diorang ni, yang mana polis terjumpa ada satu lubang macam tusukan dekat leher diorang ni, dan darah diorang ni dikeluarkan melalui tusukan tadi. Sebab itulah diorang gelarkan dia ni sebagai vampire Singkota, sebab diorang percaya yang Keith ni minum darah-darah mangsa dia. Macam Nina cakap awal-awal tadi lah, kenapa dia buang darah, kenapa dia jerukkan mangsa dia ke dalam tong drum ni masih lagi menjadi misteri. Sampailah pada 4 Oktober 1916, polis dapat satu surat lah yang mengatakan yang Keith ni ada dekat sebuah hospital di Serbia. Tapi bila polis pergi ke sana, dekat katil yang dia duduk tu tak ada dia, melainkan ada jasad askar je yang mati. Lepas tu ada cerita lain yang telah tersebar mengatakan kemungkinan besar si Keith ni dah pun tukar identiti dia dengan menggunakan identiti askar yang mati tu. Beberapa tahun ke depan macam kabar angin yang polis ni dapat. Ada yang kata dia telah ditangkap dan dipenjarakan di Romania sebab dia pecah rumah dekat sana, dan ada juga yang kata dia mati sebab demam kuning dan mati di Turki. And then pada tahun 1920 ada seorang askar Perancis ni yang buat report mengatakan dia telah terjumpa Keith. Tapi Keith ni bukan nama Keith, dia menggunakan nama Hoffman. So askar ni kata Hoffman ni memang ada ciri-ciri Keith, tapi bila polis pergi ke sana untuk siasat, untuk tengoklah tangkap dia, dia dah tak ada, dia dah lari dari situ. Pada tahun 1932 pula ada orang nampak Keith, dan kononnya dia ni berkejegat dekat stesen kereta api New York. Jadi macam biasalah bila polis ke sana untuk tangkap dia, untuk siasat apa semua, Keith memang dah tak ada dekat situ dah. Dia dah lari awal lagi dah. So tak tahulah sama ada betul ke tak Keith ni sebenarnya masih lagi hidup pada zaman tu ataupun dia dah pun mati. Sebab tak ada sesiapa pun yang tahu macam mana kesudahan hidup dia, dan motif kenapa dia buat pembunuhan ni pun masih lagi menjadi misteri sampai ke hari ni. Tapi kalau betul dia masih lagi hidup, kira hebat jugalah sebab dia boleh lari ke merata negara, and then orang nampak dia dekat sini, orang nampak dia dekat situ. Tapi betul ke itu Keith ataupun itu hanyalah pelanduk dua serupa? Sebab orang pernah katakan kita ni ada 7 kembar muka yang sama. So maybe
itu kes ataupun mungkin bukan juga kan. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ini dan Nina harap korang sukalah dengan video yang Nina kongsikan tadi. Jadi kalau korang suka dengan video-video macam ni, jangan lupa untuk like dan komen sebagai tanda korang support channel Nina. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh juga subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Sampai kita berjumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.